Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid? Pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 4, unit 1 mengenali sejarah yang bertajuk Kaedah Penyelidikan Sejarah. Jom kita belajar bersama dengan Cikgu Nita. Baiklah murid-murid, mengapakah kita perlu membuat penyelidikan sejarah? Untuk membuktikan peristiwa sejarah telah berlaku. Untuk mendapatkan maklumat sejarah, kita perlu melakukan kaedah penyelidikan sejarah. Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan, iaitu yang pertama ialah kaedah arkeologi, kedua kaedah lisan dan ketiga kaedah bertulis. Baiklah, mari kita lihat kaedah yang pertama, iaitu kaedah arkeologi. Kaedah ini merupakan proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Biasanya, kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari ataupun ekskavasi. Jadi, melalui kaedah proses gali cari ini, terdapat banyak barangan yang dijumpai. Contohnya, fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim ataupun arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses untuk mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai ataupun tasik. Contoh arkeologi ini ialah tapak kapal karam, struktur purba dan artifak yang biasanya dijumpai di dasar laut, sungai ataupun tasik. Jadi inilah dia kaedah arkeologi. Apa itu kaedah arkeologi? Proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Apa kaedah yang digunakan? Proses gali cari. Jadi melalui proses gali cari itu terdapat banyak barangan tinggalan manusia zaman purba yang dijumpai. Baiklah, mari kita lihat seterusnya. Baiklah, antara contoh kaedah arkeologi, ini dia melalui gambar ni kamu akan nampak ini ialah proses gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah. Dan satu lagi, apa ni ya? Nampak macam rangka manusia kan? Ini dikenali sebagai rangka Perak Men yang dijumpai di Lengkong, Perak. Baiklah, mari kita lihat pula kaedah penyelidikan sejarah yang kedua, iaitu kaedah lisan. Apa itu kaedah lisan? Kaedah lisan ini merupakan proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Kaedah ini berbeza dengan kaedah arkeologi. Kalau kaedah arkeologi tadi, kita mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah melalui proses gali cari. Tetapi melalui kaedah lisan ini, kita dapat maklumat melalui temu bual. Okey, bagaimana kaedah temu bual ni ya? Jadi, yang memainkan peranan dalam kaedah lisan ini ialah orang sumber. Siapakah orang sumber itu? Orang sumber merupakan individu yang ditemu bual. Biasanya, orang sumber ini merupakan orang-orang tua ataupun orang-orang lama yang biasanya terlibat dalam peristiwa sejarah. Biasanya mereka ini melihat ataupun pernah mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Inilah merupakan kaedah lisan.
Baiklah, seterusnya mari kita lihat langkah-langkah dalam kaedah lisan. Terdapat 3 langkah dalam kaedah lisan yang perlu kita ketahui dan jalankan. Baiklah, mari kita lihat langkah yang pertama. Pertama sekali kita kena kenal pasti siapakah orang sumber yang terlibat. Kemudian kita kena sediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Sebagai contoh, di daerah Muar ini terdapat sejarah tentang Bukit Kepung. Jadi kamu nak buat tajuk kajian kamu ialah sejarah Bukit Kepung. Kamu kena kenal pasti orang sumber yang terlibat ataupun yang tahu tentang sejarah Bukit Kepung. Kenal pasti terlebih dahulu. Baiklah, seterusnya mari kita lihat langkah yang kedua. Setelah kita kenal pasti dan sediakan soalan, kita kena temu bual, jumpa dengan orang sumber tersebut. Kemudian kita temu bual. Kita tanya berdasarkan soalan daripada tajuk kajian itu tadi, kita akan menemu bual orang sumber tersebut. Kemudian semasa kamu menemu bual orang sumber tersebut, kamu perlulah merakamkan perbualan. Baiklah, seterusnya langkah yang ketiga. Selepas rakam perbualan, kamu perlu salin hasil rakaman perbualan tersebut. Selepas salin, simpan data perbualan tersebut untuk dibuat penulisan. Jadi langkah terakhir ialah buat penulisan. Baiklah, yang pertama, cikgu ulang, kenal pasti terlebih dahulu orang sumber, kemudian sediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Baiklah, yang kedua, kita akan temu bual orang sumber. Semasa kamu temu bual, kamu perlu merakamkan perbualan. Selepas merakam perbualan, langkah ketiga ialah menyalin rakaman, kemudian simpan data perbualan, dan akhir sekali ialah membuat penulisan hasil daripada rakaman tersebut. Jelas ya? Baiklah, sekarang kita tiba pula pada kaedah yang ketiga, kaedah terakhir, iaitu kaedah bertulis. Pertama tadi kaedah arkeologi, kedua kaedah lisan, dan sekarang kaedah bertulis. Apa itu kaedah bertulis ya? Baiklah, kaedah bertulis ini merupakan proses untuk mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Daripada tulisan dan lakaran. Contoh, biasanya maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Jadi di sini terdapat hasil tulisan ataupun lakaran daripada masyarakat zaman dahulu. Inilah yang dipanggil kaedah bertulis. Baiklah, mari kita lihat langkah-langkah untuk menyediakan ataupun untuk menjalankan kaedah bertulis ini. Terdapat 4 langkah dalam kaedah bertulis. Yang pertama, kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Kita kena kenal pasti terlebih dahulu sumber sejarah yang tepat. Langkah yang kedua ialah kumpulkan sumber sejarah. Kumpulkan sumber sejarah yang kamu peroleh. Kemudian yang ketiga, tafsir ataupun mentafsir maklumat dalam sumber. Dan yang keempat ialah, akhir sekali, ialah membuat penulisan. Inilah yang dinamakan sebagai kaedah bertulis. Cikgu ulang, yang pertama, kenal pasti terlebih dahulu sumber sejarah yang tepat. Kedua, kumpul sumber sejarah. Yang ketiga, tafsir maklumat dalam sumber. Dan yang keempat, kita akan buat penulisan. Baiklah murid-murid, secara rumusannya,
Bolehlah dikatakan bahawa kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah tadi telah memberi ruang kepada pengkaji untuk menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Baiklah murid-murid, kita telah tiba di akhir pelajaran. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. InsyaAllah. Sekian sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.